Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hayuni Hidayah binti Abdullah daripada Unit Bahasa Melayu 4. Pagi tugasan 2 PKES 3123 Pertolongan Cemas, saya akan menerangkan mengenai keadaan mangsa lemas dan tidak sedarkan diri. Dan dalam tajuk ini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenainya, analisis berkaitan isu dan keadaan kecemasan, langkah-langkah dan prosedur rawatan yang boleh diberi, dan akhir sekali iaitu kesimpulan. Untuk pengenalan, saya akan terangkan apa itu pertolongan cemas. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2017, pertolongan cemas membawa maksud pertolongan yang mula-mula dilakukan bagi merawat seseorang yang mendapat kecederaan akibat kemalangan dan sebagainya. Manakala daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Terengganu, mendefinisikan pertolongan cemas sebagai bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mereka mendapatkan bantuan daripada perawat yang bertauliah. Kebiasaannya, pertolongan cemas ini dilakukan dengan teknik tertentu yang perlu dipelajari oleh semua golongan masyarakat walaupun tanpa latihan perubatan dan menggunakan sebarang peralatan yang minimum. Seperti yang kita tahu, sebelum kita teruskan ataupun kita hantar seseorang pesakit itu kepada doktor ataupun memanggil talian cemasan untuk memanggil orang yang bertauliah, kita sendiri sebagai masyarakat yang bertanggungjawab seharusnya mengambil tahu mengenai isu pertolongan cemas dan kita perlu tahu teknik-teknik pertolongan cemas yang boleh dilakukan kerana ia merupakan isu yang sangat penting dan kritikal di mana ia melibatkan nyawa seseorang. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menganalisis berkaitan isu ataupun keadaan mangsa bagi mangsa yang lemas. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, lemas merujuk kepada seseorang yang tidak boleh bernafas ataupun mengalami sesak nafas. Lemas yang sentiasa difahami oleh seluruh rakyat Malaysia ialah lemas yang disebabkan oleh tenggelam dalam air. Seseorang itu dikatakan lemas apabila paru-paru mereka dipenuhi oleh air. Seseorang itu dikatakan lemas bagi situasi ini kerana sewaktu mangsa lemas, mereka akan terkapai-kapai dan panik sewaktu dibawa oleh arus air. Secara tidak langsung, ia merangsang diri mereka untuk menarik nafas secara refleks. Dan ini menyebabkan air akan masuk ke dalam mulut mereka dan memasuki rongga pernafasan mereka dah. Dan ia akan menyebabkan paru-paru mereka dipenuhi dengan air. Dan ini akan menyebabkan kandungan oksigen mereka akan berkurang dan menyebabkan mereka sukar untuk bernafas. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, telah direkodkan bahawa kes lemas dalam air ini telah menjadi sebanyak 268 kes lemas secara purata yang berlaku dalam tempoh 1 tahun. Selain itu, ada juga terdapat juga lemas yang disebabkan oleh tersedak ataupun tercekik sesuatu. Hal ini berlaku apabila sesuatu objek, tidak kira makanan, cecair ataupun benda asing tersangkut di kawasan salur pernafasan kita dan menghalang aliran udara ke paru-paru. Salur nafas yang tersumbat akan menukarkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida daripada badan kita. Dan hal ini akan mengakibatkan kesukaran untuk bernafas. Perkara ini boleh berlaku di dalam setiap lapisan masyarakat, tidak kira usia. Bagi even untuk bayi yang berusia seawal beberapa bulan yang memerlukan susuan, mereka juga boleh tersedak akibat susu. Di mana apabila susu tu tersangkut di bahagian saluran pernafasan tu, ia akan menyebabkan sukar berlaku pertukaran udara. Dan begitu juga untuk orang dewasa. Orang dewasa pula kebiasaan ni boleh juga untuk mereka tercekik sesuatu makanan. Dan juga golongan orang tua pula, dia juga boleh tersedak diakibatkan hanya meminum air sahaja. Itu menyebabkan mereka sukar untuk bernafas. Baiklah, apakah langkah-langkah ataupun prosedur rawatan yang perlu diambil bagi merawat mangsa yang lemas ini? Okey, pertama sekali, kita perlu ketahui dahulu mengambil kira pelbagai aspek seperti keadaan mangsa, jenis lemas yang bagaimanakah yang dihadapi oleh mangsa,
tahap berapakah mangsa itu mengalami kesukaran untuk bernafas dan pelbagai aspek lain lagi yang boleh kita titik beratkan sebelum kita menjalani prosedur rawatan cemas. Untuk mangsa yang mengalami lemas dalam air, satu kaedah rawatan yang boleh kita lakukan ialah rawatan kaedah DRSABC. Apakah itu DRSABC? Okey, DRSABC ini merupakan salah satu langkah awal pertolongan cemas yang dilakukan bagi mengelakkan risiko kehilangan nyawa. Dan setiap akronim tersebut mempunyai maksud yang tersendiri. Yang pertama iaitu D. D merupakan danger ataupun lebih kita mudah faham iaitu bahayalah. Dalam langkah ini iaitu di mana seseorang itu lemas, kita perlu mengambil kira dulu situasi-situasi bahaya yang mungkin berlaku lah di persekitarannya. Untuk orang yang lemas, pertama sekali kita perlu bawa mangsa yang lemas itu ke tempat yang lebih selamat. Contohnya kalau dia dah lemas daripada dalam air tadi, kita keluarkan dia daripada tempat yang mereka lemas tadi. Kita bawakan mereka di tempat lapang dan luas untuk kita lakukan prosedur rawatan yang seterusnya lah. Dan pastikan keadaan tempat itu tiada benda-benda yang boleh mengakibatkan kecederaan lah, seperti benda-benda tajam. Ataupun kita tidak boleh berada di tempat yang sesak. Jadi lebih baik kita pilih tempat yang lapang, di mana di situ lebih pengaliran udara lebih baik dan tiada sebarang objek-objek tajam dan sebagainya. Untuk langkah yang seterusnya iaitu R. R di sini membawa maksud kepada respon. Dalam langkah ini, kita akan mengenal pasti sama ada mangsa memberi tindak balas ataupun tidak. Dengan cara kita boleh menggoncangkan badan mangsa ataupun menepuk-nepuk badan mangsa untuk mengenal pasti sama ada mangsa masih lagi bernafas ataupun mangsa berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dalam langkah ini penting untuk kita mengenal pasti keadaan mangsa tersebutlah. Dan sekiranya kita dapat kenal pasti bahawa mangsa itu sudah bernafas dan berada dalam keadaan masih lagi lemah, jadi kita boleh letakkan mangsa dalam keadaan posisi pemulihan. Seperti yang saya letakkan dalam gambar rajah tersebut, posisi pemulihan ini membantu mangsa untuk mendapatkan pernafasan yang lebih baik. Dan sekiranya jika mangsa tidak memberikan sebarang reaksi, jadi kita teruskan kepada langkah yang seterusnya iaitu S, iaitu shout, di mana terus menjerit meminta pertolongan dengan sesiapa saja yang berada di persekitaran tersebut, di persekitaran tempat kejadian itulah, untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, suruh untuk call talian kecemasan lah. Langkah seterusnya iaitu A yang mewakili airways ataupun lebih dikenali sebagai saluran pernafasan ataupun saluran udara lah. Okay. Pada waktu ni kita perlu periksa sama ada saluran pernafasan iaitu mulut dan hidung mereka supaya tiada sebarang objek yang menghalang mereka untuk bernafas. Sebab macam seperti yang kita tahu, mereka kan tadi lemas. Jadi mungkinlah sewaktu mereka bernafas secara refleks tadi, air yang masuk ke dalam mulut ataupun hidung tu mengandungi juga sebarang mana-mana objek yang boleh menghalang pernafasan mereka. Seterusnya, setelah kita dah buang segala objek yang kita nampak dekat hidung dan mulut ni, kita dah keluarkan, kita tengok pula dekat mulut mereka, kita buka dan pastikan lidah mereka berada dalam keadaan mendatar. Mendatar supaya mudahlah untuk mangsa tu untuk bernafas. Kalau lidah tu mereka dalam keadaan melengkuk macam itu kan, dia akan mengganggu pernafasan mereka. Dan seterusnya kita juga boleh mengambil inisiatif untuk melonggarkan mana-mana pakaian mangsa supaya mangsa lebih mudah untuk bernafas. Dan seterusnya juga pastikan posisi dagu ni kita angkat sikit supaya mulut mangsa tu berada selaras dengan dada mangsa. Supaya kita boleh angkat sikit dan udara tu lagi mudah masuk lah untuk melakukan pengaliran oksigen masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian langkah yang seterusnya yang perlu dilakukan ialah B, breathing, di mana kita melihat pernafasan mangsa. Pada
prosedur ini kita melihat sama ada mangsa itu masih lagi bernafas ataupun tidak dengan cara mendekatkan telinga kita di bahagian mulut dan juga hidung selama 5 hingga 10 saat. Jadi kita nak tahu sama ada kita dapat rasa tak sebarang aliran udara yang keluar di bahagian mulut dan hidung, ataupun juga kita boleh dengar sama ada mereka masih lagi bernafas tak dengan hembusan nafas tu kan. Okay. Ataupun cara lain kita boleh melihat di kawasan dada mangsa sama ada ada pergerakan naik dan turun ke tak. Sebab macam kita tahu sewaktu kita menghirup nafas, jadi bila oksigen tu masuk ke dalam paru-paru, jadi sangkar rusuk kita kan akan bergerak ke atas dan keluar kan. Jadi kita mesti nampak dia akan naik dan turun. Itu merupakan langkah yang lain lah untuk melihat sama ada mereka masih lagi bernafas ataupun tidak. Sekiranya kita nampak memang dah kita tahu mangsa tidak bernafas, jadi kita perlu picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri 2 hembusan. Maksudnya kita picit hidung mangsa tersebut dan beri hembusan mulut ke mulut sebanyak 2 hembusan selama 2 saat bagi setiap hembusan itu. Dan sekiranya didapati mangsa sudah bernafas, maka kita perlu baringkan mereka dalam keadaan posisi pemulihan seperti yang tadilah. Sekiranya kita dapati mangsa masih lagi tidak memberi sebarang tindak balas, maka langkah yang terakhir iaitu C akan diguna pakai, iaitu circulation yang membawa maksud peredaran darah. Okay. Dalam langkah ini, jika kita dapati bahawa mangsa tidak bernafas ataupun kita dapati tiada nadi, pada waktu inilah kaedah resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR akan dilakukan. Tujuan CPR ini dilakukan dia melibatkan mampatan dada yang meniru tindakan mengempam jantung yang berfungsi untuk mengekalkan peredaran darah ke seluruh badan. Seperti yang kita tahu, darah tu mengandungi oksigen. Jadi bila kita melakukan CPR, kita akan tiru sama fungsi macam jantung. Jadi kita secara tidak langsung kita akan mengempam darah yang mengandungi oksigen itu ke seluruh badan mangsa. Mampatan dada yang konsisten ini dan yang mencukupi penting untuk mengekalkan peredaran darah yang meningkatkan peluang mangsa untuk terus hidup. Okay. Dalam langkah C ini, pertama sekali kita perlu melakukan tekanan dada dengan memastikan tangan berada di tengah dada mangsa. Okay, macam mana kita nak pastikan? Iaitu tangan kita tu berada di tengah antara puting mangsa. Seperti gambar rajah yang disertakan. Okay. Tangan yang pertama kita akan letakkan di tengah dada dan tangan yang kedua akan berada di atas. Dan silangkan tangan tu dan letakkan di atas dada mangsa untuk get ready untuk kita buat tekanan tu lah. Okay. Dan pastikan sewaktu kita nak buat CPR tu, tangan kita dan siku ni berada dalam keadaan lurus dan tegak. Berada di atas dada mangsa tu dalam keadaan lurus dan tegak. Dan waktu CPR ni kita perlu berada di sebelah badan mangsa, sama ada kiri ataupun kanan. Kita tak boleh berada di bahagian sama ada celah kangkang tu kan, tak boleh. Kita perlu berada di sebelah kiri ataupun kanan mangsa. Okay. So untuk buat ni, kita perlu melakukan tekanan dada ke bawah sedalam antara 1.52 inci ataupun lebih mudah lebih kurang 5 cm sebanyak 30 kali pada kadar 100 ke 120 kali seminit dengan kiraan macam kita kira kan. Dan 1 dan 2 dan 3 sampailah kiraan dan 30 setiap kali tekanan. Kemudian selepas kita dah bagi tekanan tu, kita beri 2 kali bantuan pernafasan mulut ke mulut dengan 2 kali hembusan ke dalam mulut mangsa. Dan proses ini akan diulang sehinggalah mangsa dah menunjukkan mereka bernafas, ataupun kita akan buat selagi bantuan tidak sampai, selagi itu adalah kita akan ulang bantuan CPR ni. Kita akan berulang-ulang dan ulang sehinggalah bantuan sampai. Dan jika mangsa tadi dah menunjukkan bahawa tanda-tanda mereka sudah bernafas, jadi kita letakkan mereka dalam keadaan posisi pemulihan seperti yang tadi, yang sebelum-sebelum ni juga. Pada bahagian ini pula saya akan menerangkan prosedur dan rawatan
bagi mangsa yang mengalami lemas akibat tercekik. Okey, dalam situasi tercekik ni ada dua, iaitu tercekik ringan dan juga tercekik berat. Bagi mangsa yang mengalami tercekik ringan, kita hanya perlu menggalakkan mangsa untuk batuk untuk memastikan benda asing tadi terkeluar dengan cara batuk sahaja. Dan kita tak galakkan untuk tepuk badan mangsa di bahagian belakang kerana ia akan mengganggu saluran pernafasan bagi situasi yang tercekik ringan sahaja. Bagi situasi tercekik berat pula, kita perlu pastikan sama ada mangsa itu masih lagi bernafas ataupun tidak. Okey, bagi mangsa yang masih lagi bernafas dan dalam keadaan sedar untuk situasi yang tercekik berat ni, kita boleh gunakan kaedah iaitu menepuk atau pukul di bahagian belakang badan tu di antara kedua tulang belikat sebanyak 5 kali sehingga benda asing yang tersumbat itu keluar. Dan jika kita dapati bahawa masih lagi tak dapat, macam tak keluar lagi, kita akan melakukan prosedur yang seterusnya, iaitu melakukan tekanan abdomen dengan berdiri di belakang mangsa. Macam tadi kita dah tepuk tadi, dah berdiri dah kan. Okey, kita akan melakukan tekanan abdomen tu. Okey, kita berada di belakang mangsa kan. Lepas tu kita akan letakkan tangan kita, okey, dalam genggaman. Tangan kanan ni berada di antara pusat dan di antara bawah rusuk. Maknanya di antara tengah-tengah tu, di bahagian abdomen, kat bahagian perut tu. Okey, kita letakkan tangan pertama macam ni. Okey, bayangkan dekat abdomen kita ni, abdomen kita kan. Lepas tu tangan yang satu lagi akan berada di atas. Jadi kita akan melakukan tekanan sebanyak 5 kali ke dalam dan ke atas, dan kita tarik, kita tolak sebanyak 5 kali. Tekanan bahagian ini dilakukan supaya memberi tekanan ke dalam paru-paru yang akan menambah dan menolak benda asing keluar daripada bahagian tu lah, saluran pernafasan tu apabila kita membuat tekanan abdomen tu. Dan waktu kita nak buat tekanan abdomen tu juga, pastikan kita berdiri di belakang mangsa tu dan dengan keadaan kita kangkangkan sikit kaki supaya kedudukan badan kita tu stabil. Ya. Dan seterusnya, situasi di mana jika mangsa itu tercekik tetapi mereka tidak sedar, kita boleh gunakan kaedah yang sama seperti yang lemas tadi, iaitu kaedah CPR. Tapi kaedah ini hanya dilakukan jika kita dapati bahawa mangsa tidak sedar ataupun memang kita dah tahu nadi mereka tu sudah tiada, maknanya tiada sebarang lah pernafasan. Jadi kita boleh gunakan kaedah CPR seperti yang saya terangkan pada bahagian mangsa yang lemas akibat tenggelam dalam air tadi. Sebagai kesimpulan, ilmu mengenai pertolongan cemas ni amatlah penting dan perlu dipelajari oleh segenap masyarakat. Hal ini kerana ia untuk mengelakkan kecederaan yang lebih teruk daripada berlaku ataupun yang lagi kita membimbangkan, iaitu kehilangan nyawa. Jadi saya sarankan untuk semua orang, tidak kira sesiapa pun, belajarilah ilmu mengenai pertolongan cemas ini kerana ia sangat penting dan ia boleh menyelamatkan nyawa. Saya rasa itu saja pembentangan saya pada kali ini dan saya harap segala perkongsian yang dia berikan bermanfaat. Sekian, terima kasih.